Yang Ketua, keseluruhan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah terdiri daripada 35 pakej dengan 15 pakej sedang dalam pembinaan. Kaedah pelaksanaan bagi baki projek Pen Borneo Sabah adalah secara tender dalam kalangan kontraktor tempatan atau kontraktor Bumiputera atau kontraktor Bumiputera Sabah dan Sarawak. Untuk makluman, projek ini akan dibiayai melalui peruntukan pembangunan DE atau Dana Infra. Bagi menjamin mutu kualiti projek Pen Borneo Sabah, kerajaan akan memastikan kontraktor yang dilantik adalah yang berkemampuan dan berkeupayaan melalui garis pemilihan kontraktor yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya. Melalui garis panduan tersebut, penilaian tender akan dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang merangkumi perkara seperti penilaian keuangan, penilaian teknikal, pengalaman syarikat, prestasi kerja semasa dan penerapan bintang sijil, skor ataupun program penilaian keupayaan dan kemampuan kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat sempurna. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan yang telah menjawab soalan nombor 9. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri sama ada boleh atau tidak detail dari segi pakej pecahan-pecahan ini. Kerana Pen Borneo dah dibagi dua, satu Sarawak, satu Sabah. Kalau berdasarkan dari segi pencapaian, Sarawak jauh lebih baik. Di Sabah mungkin kurang dari 50%. Dan saya ingin nak tahu sikit satu pecahan pakej dia. Kalau kita melihat dari segi 2018 sehingga 2022, perbelanjaan yang telah digunapakai oleh pihak kerajaan dalam lingkungan 6.7 bilion. Kedua-dua, Sabah dan Sarawak. Dan saya ingin tahu, dah dijelaskan tadi sedikit sebanyak oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, skim kaedah yang baru oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya syarikat-syarikat yang gagal dalam melaksanakan pakej-pakej yang lalu tidak akan dapat dilantik satu bank syarikatnya sama ada dari segi pemiliknya juga. Kadang-kadang ada pemilik syarikat lain akan digunapakai. Saya berharap akan ada kaedah yang baru untuk memastikan supaya dapat kita percepatkan pelaksanaan Pen Borneo di peringkat Sabah ni, kerana ini amat mendesak sekali dari segi kemudahan infrastruktur. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Pen Borneo ini Sabah dan Sarawak. Sabah panjangnya 706 km. 15 pakej yang pertama yang telah pun diberikan 10 bilion ringgit dan ia akan selesai pada akhir 2024. Itu jangkaannya. Kemudian 20 pakej seterusnya bernilai 15 bilion ringgit. Jadi untuk Pen Borneo Sabah 25 bilion ringgit. Untuk Sarawak 786 km. Sabah 706 km 25 bilion. Sarawak 786 km 10 pakej 16.1 bilion. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa harganya berbeza? Ini antara sebab ialah kerana Sarawak telah membatalkan PDP, Project Delivery Partner. Sabah begitu juga apabila kita bertukar kerajaan. Dan cuma di Sarawak itu apabila dilantik Project Management Consultant PMC, dengan pantas mereka menyelesaikan dan tender telah diberi kepada semua pakej yang berkaitan. 10 pakej Jalan Pujut Link dari sehinggalah Teluk Melano siap pertengahan tahun depan keseluruhannya. Tapi Sabah pakej yang 10 itu 15 pakej itu akhir 2024. Yang 20 lagi pakej kita dah beri 4 kontraktor, 16 lagi pakej belum diberikan. Ini yang telah berlaku dan kita memastikan bahawa tender yang diberi itu
Penilaian peringkat pertama, kesempurnaan tender, kecukupan dokumen, kecukupan modal minima, prestasi kerja semasa, pematuhan integriti PAC dan penerapan bintang CIDB. Itu penilaian pertama untuk kita memilih kontraktor. Penilaian kedua, keupayaan keuangan dan keupayaan teknikal. Itu satu lagi penilaian kedua untuk kontraktor yang dipilih. Dan ketiga, ada 3 proses penilaian kontraktor. FRBK, faktor pelarasan baki kerja dan markah keseluruhan terlaras, adalah segala formula-formulanya, kaedah bagaimana kita memilih kontraktor. Jadi ahli yang berhormat, saya ingin menyatakan di sini bahawa pada 18 Ogos 2023 kita telah memberi surat kepada Kementerian Kerja Raya agar meneruskan pakej yang belum diteruskan. Dan pembinaan jalan dari Sarang ke Temuno, pembinaan jalan dari Temuni ke Bingalon, jalan Bingalon Simpang Mengayau, dari Tawau Airport ke Sungai Kalumpang, itu dah ada kontraktornya. Tetapi ada lagi 16 sebagaimana saya sebut tadi, dalam proses 3 peringkat yang saya sebut. Terima kasih. Datuk Speaker, Timbalan Speaker, soalan saya, adakah skim baru, kaedah baru yang akan digunakan pakai, apa yang Yang Berhormat Timbalan Menterinya jelaskan tadi, yang itu bab lama dari segi keuangan syarikat, keupayaan dia, sama ada kita mempunyai kaedah yang baru supaya dia tidak berulang. Kadang-kadang syarikat kita lantik cadangan dari kerajaan negeri contohnya, lepas itu tidak mampu melaksanakannya, dah kita lantik dia subkontrak projek-projek itu kepada syarikat-syarikat. Itu yang saya bertanya, apakah kaedah untuk kita bukan hanya melihat kegagalan lalu, kaedah yang sama saya rasa akan berlaku lagi keadaan tidak berupaya untuk melaksanakan projek secepat yang mungkin. Itu yang betul. Soalan yang ketiga. Ya, kita akan meneruskan tender terbuka secara tender prakelayakan terpilih. Itu di antara kaedah baru yang boleh dibuat. Masih lagi tender terbuka, tetapi dipanggil tender terbuka prakelayakan terpilih. Adalah kaedahnya bagaimana perkara itu boleh dilaksanakan agar projek-projek penting untuk kepentingan rakyat ini boleh disegerakan. Dan kita harap penapisan syarikat-syarikat itu hendaklah lebih teliti untuk projek yang seterusnya supaya mereka boleh melaksanakan tanpa apa yang disebut oleh sempurna masalah-masalah yang dihadapi. Kita perlu belajar daripada PEN Borneo Sarawak yang kelihatan sedikit sahaja masalah dan dapat dilaksanakan dengan awal dan cekap. Terima kasih Menteri. Itu yang betul. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Bendang, soalan terakhir. Terima kasih Datuk Yang Pertua kerana beri peluang pada saya. Saya rasa skeptikal dengan pembentangan bajet pada kali ini kerana angka yang sangat jauh. Yang pertamanya, cukai tidak langsung yang dibentangkan dalam pembentangan bajet hanya 623,000. Kemudian dia ada ghalat di correction dengan izin disebut 4.698 bilion. So kalau 4 bilion lebih ni satu jumlah yang besar, tak ada ke semakan terakhir, bukan benda kecil angka ni, this is a figure, you know. Jadi kita nak kena alert benda ni properly. Adakah Menteri Kewangan ni kompeten untuk nak menjadi Menteri Kewangan, sebab perbezaan income sampai 4.6 bilion, this is a very miracle. Dengan izin. So yang keduanya, kenapa sekarang ni barang tengah naik meningkat? Menteri KPDN tak lantik dah 2 bulan. Apa masalah? Ni, rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang yang begitu drastik. Seterusnya kita tengok macam mana Yang Berhormat, dengan soalan. ni soalan itu. Kenapa bila soalan dah 2 bulan tak lantik KPDHN menteri dah kerana masalah apa? Sebab ni rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang yang sangat meningkat tinggi. Tak adakah langsung rasa belas kasihan kepada rakyat yang menderita ni? Seterusnya kita tengok Yang Berhormat, yang ketiga, soalan yang ketiga, penjualan besar-besaran saham oleh foreign investor sebagai ekonomi, menunjukkan ekonomi madani ini gagal, tak ada competence. Dan yang terbaru dah diumumkan oleh Linus untuk withdraw out from Malaysia kerana
polisi-polisi penekanan yang dibuat. Walaupun ada tuntutan tindak balas daripada kerajaan untuk memberi kelonggaran. Tetapi benda ni berlaku kerana apa? Jadi saya harap Menteri Kewangan ni kompeten atau tidak untuk dia menerajui Menteri Kewangan, kerana bajet ini pun sampai angka 4 bilion pun tak boleh nak beza. Sekian, terima kasih. Ada 3 soalan yang menarik. Soalan harga barang. DOSM telah mengeluarkan kadar inflasi terkini ialah 1.9%. Kalau ingin mempertikai, itu boleh tanya Jabatan Statistik. Angka 1.9% itu bererti turun daripada 3.4, turun pada 2.8, turun pada 2.4, turun pada 2.0, turun pada 1.9 kadar inflasi. Menteri KPDN HCP dipangku oleh rakan saya Ali Yang Berhormat betul-betul depan saya ni, yang kepala tak ada rambut ni. Datuk, sangkaan jahat, minta maaf, saya tarik balik. Papar Sedap kata korang ni. Papar dengar ke tak ni? Papar dengar Sedap kata korang ni, Pontian. Papar sekarang memangku Menteri KPDN HCP ni. Betul Papar Papar memangku. Jadi bukan tak ada menteri, ada. Papar pun kerja dia Menteri Tugas-Tugas Khas. Jadi tugas-tugas khas sekarang beliau ialah memangku Menteri KPDN HCP dan Kuasa Hidup. Seterusnya mengenai saham pembelian, saya nak maklumkan bahawa kemasukan semula dana daripada luar telah positif. Boleh dilihat dalam minggu ini sudah positif kemasukan pembelian dana asing dalam saham kita. Seterusnya yang dimaksudkan oleh pendang tadi ialah ralat dalam tinjauan fiskal. Ingin saya beri penjelasan oleh kerana beliau bertanya. Muka surat akhir sekali itu, ya, muka surat akhir ada ralat dan kita telah betulkan. Kenapa perkara itu berlaku? Buku ini diedar dan dicetak siap di atas meja ahli-ahli parlimen pada hari Khamis 12 hari bulan 10, diletak di atas meja ahli-ahli yang berhormat semua. 222 ahli parlimen dapat buku tinjauan fiskal ini. Kemudian pada hari Jumaat, keputusan untuk menaikkan SST, cukai perkhidmatan, daripada 6 ke 8% diluluskan dalam kabinet hari Jumaat. Jadi kami tak sempat nak mencetak kembali pada hari Jumaat. Sebab petang itu pembentangan bajet pada pukul 4. Habis mesyuarat kabinet pukul 12.30 hari. Macam mana kami nak mencetak buku ni, dan ada kaedah-kaedah pembetulan melalui SUDR yang perlu dibuat. Prosedurnya telah saya lakukanlah di sini. Daripada penambahan 6% kepada 8%, cukai perkhidmatan yang tertentu bertambah pendapatan negara kepada 3.45 bilion ringgit. Jadi 3.45 bilion tambahan akibat keputusan kabinet pada 13 hari bulan pagi, pembentangan bajet pada 13 hari bulan petang, itu kita adakan ralat. Tetapi dokumen ini mengikut peraturan kita dah hantar, diletak atas ahli-ahli 222 ahli parlimen. Dokumen yang dicetak kemudian sudah ada pembetulan yang diberikan pada pihak-pihak yang inginkan buku ini. Dokumen yang ada dalam online www.mof.gov.my telah dibetulkan peringkat awal. Ia tak perlulah ditulis surat kepada semua ahli parlimen. Itu ucapan bajet, tidak ada apa-apa kesilapan. Satu muka surat daripada buku ni je ada sedikit rancangan kesilapan. last minute ni. Ya, tidak ada. Keputusan memang keputusan mesyuarat kabinet pagi Jumaat. Keputusan untuk meningkatkan 6 pada 8% itu, yang meningkatkan 3.45 bilion ringgit tambahan itu pagi Jumaat. Ya, jadi tak sempat untuk dibetulkan dalam buku ini. Terima kasih. Timbalan Menteri, kalau boleh.